TV KPM. Selamat sejahtera semua. Apa khabar rakan-rakan saya di rumah? Saya harap semua sihat-sihat belaka. Dah keluar bersenam semua sangat penting kerana kalau kita bersenam, badan kita lebih bertenaga, lebih mudah untuk kita belajar, lebih fokus dan saya rasakan lebih mudah untuk kita semua jadi murid yang cemerlang. Ya, baiklah, sekarang anda sedang menonton slot menengah atas Didik TV KPM dan nama saya Hanif Sean dan hari ini adalah antara mata pelajaran yang saya rasa sangat menarik dan topiknya juga sangat penting terutama sekali dalam aplikasi kehidupan seharian kita iaitu mata pelajaran pendidikan moral. Dan kalau nak tahu siapakah guru yang akan mengajar kita hari ini, jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Baiklah, tentunya kita membawakan Cikgu Suresh dari SMK Pusat Bandar Puchong 1 Selangor yang sebenarnya ada 23 tahun pengalaman mengajar. Ya, Cikgu, selamat datang ke studio kita hari ini. Cikgu, apa khabar hari ini, Cikgu? Khabar baik. Ya, saya rasa Cikgu dah sangat bertenaga kerana macam-macam yang Cikgu ingin kongsikan dalam mata pelajaran pendidikan moral hari ini. Baiklah, Cikgu, saya tertanya juga, topik apa yang kita nak belajar ni sebenarnya? Okey. So, hari ini, Hanif, Ya, Cikgu. kita akan mempelajari satu topik yang sangat menarik. Boleh? Okey. So, sebelum kita masuk topik, cikgu akan terus ajukan kepada murid-murid satu kajian kes. Boleh? Cikgu? Ada kajian kes. Saya tanya-tanya, ini tentunya sebagai bayangan kepada topik kita hari ini, Cikgu. Ya, Hanif. Baik. Ada nampak topik itu juga tapi tak apa. Kita masuk dulu kajian kes cepat-cepat. Okey. So, kajian kes dia. Okey. Sebagai anggota polis trafik, anda telah menahan seorang pengguna jalan raya yang memandu melebihi had laju yang telah ditetapkan. Setelah disoal, anda mendapati pemandu tersebut memandu laju kerana membawa ayahnya yang sedang sakit tenat ke hospital. So, soalan kepada saudara Hanif. Ya, Cikgu. Apakah tindakan anda? Tindakan saya sebagai seorang anggota polis trafik, saya rasa undang-undang telah tertera, Cikgu, bahawa kita haruslah mematuhi had laju jika kita membawa kereta di jalan raya, kan? Maka saya rasa saya akan bertanya dulu kenapa membawa laju dan mungkin mengeluarkan saman kerana tidak mematuhi undang-undang yang telah diwartakan. Okey. So, jawapan yang saudara Hanif bagi ini memang tepat. Boleh? Ya, Cikgu. So, memang tugas anggota polis trafik adalah mengeluarkan saman kepada pesalah lalu lintas. Tetapi, Hanif, Ya, Cikgu. so topik hari ini menarik sebab kadang-kala ada juga murid yang akan kemukakan jawapan berbeza di mana mereka akan memberi jawapan yang anggota polis trafik akan memaafkan. Dan memberi pengguna jalan raya tersebut untuk teruskan perjalanan ke hospital. Betul. Okey. Kalau jawapan yang murid bagi adalah ikut prinsip keprihatinan pula. Nampak? So, jawapan Hanif lebih condong kepada prinsip keadilan, manakala jawapan kedua yang cikgu bagi tadi lebih condong kepada prinsip keprihatinan. Oh, menarik tu, Cikgu. Okey, maka topik hari ini adalah berkaitan dengan kedua-dua prinsip tersebut. So, topik kita adalah prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Okey.
Baik, saya rasa itu adalah dua prinsip yang sangat penting yang kita harus aplikasi dalam kehidupan harian, cikgu ya. Dan Semasa membuat mempertimbangkan. keputusan lah. Saya setuju. Okey. Baik, cikgu boleh kongsi dengan kita mengenai standard pembelajaran hari ini? Okey. So, dalam topik ini, murid-murid akan senaraikanlah contoh prinsip keadilan, keprihatinan dalam membuat keputusan. Selepas itu, murid akan huraikan kepentingan membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan juga berdasarkan prinsip keprihatinan. Selepas itu, murid-murid perlu mengekspresikan perasaan anda apabila anda buat keputusan berdasarkan kedua-dua prinsip tadilah. Dan juga apakah tindakan yang wajar anda ambil apabila anda menghadapi sesuatu situasi dalam kehidupan harian kamu. Boleh? Boleh, Okey, cikgu. so inilah perkara-perkara yang kita akan sentuh untuk hari ini. Baik, cikgu, Boleh? saya rasa ini adalah 4 standard pembelajaran yang begitu akan menjelaskan mengenai prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan yang sebenarnya mungkin kita perlu pertimbangkan dalam membuat keputusan setiap hari, cikgu ya. Dan sekarang kita akan berehat sebentar. Nanti banyak lagi akan kita bincang bersama-sama. Pastikan anda terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot menengah atas di Didik TV KPM. Hari ini kita akan bincangkan topik yang sangat menarik yang seharusnya diaplikasi dalam kehidupan seharian kita. Yang mata pelajaran ialah pendidikan moral dan sebenarnya topik tersebut ialah prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan, maaf ya. Itu sangat penting dan bersama saya ialah Cikgu Suresh. Cikgu, untuk segmen ini kita akan memberikan fokus kepada prinsip keadilan ya. Ya. Baik, silakan cikgu. Okey, terima kasih Hanif. Okey. So, perkara pertama yang kita akan sentuh hari ini adalah berkaitan dengan contoh prinsip keadilan. Okey, contoh ini ada 5. Boleh ya? Boleh, cikgu. Okey. So, jika kita mengamalkan prinsip keadilan, ini contoh dia. Okey. So, individu bersikap tidak berat sebelah. Okey. So, murid-murid boleh perhatikan cikgu ada gariskan kata kunci dia. Yang pentinglah, yang perlu anda ingat. Okey. So, individu yang mengamalkan prinsip keadilan, individu tersebut akan bersikap tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah. Contohnya dalam soal di sekolah, pemilihan pengawas, pemilihan ketua pengawas, pemilihan. Selalunya dalam sekolah kita buat secara demokrasi. Mengundi. Lebih senang. Betul. Okey. Selepas itu yang kedua, individu beri layanan sama rata. So, layanan sama rata maksudnya individu tersebut tidak akan melihat mengira status sosial dia. So, individu itu berada ke, miskin ke. Nampak? So, mereka tidak ambil kira status sosial lah. Semuanya diberi layanan yang sama rata. Dan untuk ini, cikgu kena bagi you tips lah. Nak ingat benda ini tak susah. Kamu kena ingat satu perkara saja, iaitu dia ada fairness. Tadi fairness kamu kena ingat fairness. Maksudnya dia sama rata. Boleh? Okey. Contoh yang ketiga, murid boleh perhatikan individu akan menghormati hak individu dia. Hak individu. So, menghormati hak itu adalah rights. Yang itu murid kena ingatlah rights. Okey. Contoh yang paling senang adalah golongan OKU. Okey, so golongan OKU dalam sekolah
kita bagi peluang kepada murid OKU untuk belajar. Betul. Dan kita kena sediakan tandas khas untuk mereka. Nampak? Dan kita kena sediakan peralatan untuk mereka, membantu mereka belajar. Okey? Serupa juga dalam syarikat. Kita kena bagi peluang kepada pekerja OKU juga. Okey, so kita tidak boleh diskriminasi mereka disebabkan oleh kekurangan fizikal dia lah. Betul, Tubuh cikgu. badan. Okey. Selepas itu contoh yang keempat. Individu bersikap adil dalam mengagihkan sumbangan atau bantuan. Boleh Okey. So bila kita contohnya katakan isu banjir, maka kita hulurkan bantuan kepada semua tanpa mengira latar belakang mereka. Betul, cikgu. Nampak yang baru-baru Setuju. ini yang kita boleh nampaklah. Okey dan yang terakhir contoh prinsip keadilan adalah individu akan bersikap rasional. Rasional maksudnya terutamanya semasa nak buat pertimbangan moral, individu kena fikir baik buruk sekiranya kita ambil sesuatu tindakan. Nampak serupa dekat sekolah lah kadang-kala situasi murid membuat kesalahan dan sebagainya. So kadang-kala kita kena timbangkanlah apa akan berlaku ke atas pelajar, ke atas murid kalau kita nak terus beri hukuman berat kepada mereka. Hukuman paling berat untuk murid adalah dibuang sekolah. Tapi dalam keadaan biasa selalunya guru-guru memang mereka akan fikir kalau boleh kita tidak mahu membuang mereka. Setuju, cikgu. Nampak Betul. Okey. So kita kena bersikap rasional lah. Boleh sebab kita kena tengok kesan dia. Lebih baik dia berada di sekolah dan kita membetulkan sikap dia fasa demi fasa. Kita tak boleh terlalu drastik sangat kadang-kala ambil tindakan ke atas murid yang bersalah. Boleh? Kerana nanti ada kesan jangka panjang, Jangka cikgu, panjang. bukan hanya dibuang sekolah saja tetapi adakah mereka boleh sambung belajar kemudian dengan dapat kerja lagi dan itu semua ada impak kepada ekonomi negara juga dan sosial. Ya. Saya setuju, cikgu. Okey. So, selepas contoh kita ada bahagian masih lagi dalam prinsip keadilan iaitu kepentingan dia. Okey, kepentingan membuat keputusan menggunakan prinsip keadilan. Ya. Okey. So dia ada 3 kepentingan. Kepentingan semua ada 3. Contoh ada 5. Okey. Okey, kepentingan dia okey, yang pertama itu tidak menjejaskan kepentingan orang lain. Okey, so bila kita buat keputusan itu biar keputusan kita tidak menjejaskan kepentingan orang lain. So kita kena selalu ada elemen kepedulian sikitlah. Nampak dia tidak jejaskan orang lain. Nampak? Okey, selepas itu ada satu lagi perkara iaitu kita kena jaga hak kemanusiaan sejagat. Hak kemanusiaan sejagat. Sebab hak ini kita panggil rights. Okey, so kita kena pastikan kita kena tengok secara holistik iaitu sejagat, secara global. Nampak? So kita tak mahu hak manusia terjejas. Boleh? Okey. Dan yang perkara yang ketiga itu, kepentingan ketiga adalah kita kena bela nasib golongan yang tertindas dan mengelakkan perselisihan faham. Nampak? So golongan yang tertindas ini kadang-kala kita nampak kadang-kala golongan yang tertindas ini kadang-kala mereka tak berkemampuan. Nampak tu? So mereka nak dapatkan keadilan kadang-kala tapi dalam Malaysia kita ada banyak saluran dia untuk bantu yang golongan yang kurang berkemampuan pun ada saluran untuk mendapatkan bantuan. Boleh? Okey, dapat. So kita bela semua orang lah dalam Malaysia. Sebab manusia ini pelbagai. So kita kena pastikan semua orang dapat menjaga hak mereka. Boleh? Boleh, Okey, cikgu. dapat. Saya setuju. Okey. Okay.
Baiklah cikgu, sekarang seperti yang cikgu telah jelaskan, ada 3 kepentingan ya untuk ketika kita membuat keputusan menggunakan prinsip keadilan. Ya. Cikgu ada soalan untuk menguji pemahaman saya mengenai prinsip keadilan. Okey, Hanif. Ya cikgu? Okey. Kita dah masuk bahagian kepentingan. Betul. Cikgu nak uji. Hanif boleh ingat tak daripada 5 contoh prinsip keadilan tadi? Betul. Okey. Hanif boleh nyatakan 3 daripada 5 tu. Boleh ingat tak? Saya akan cuba cikgu ya. Daripada Okey. 5, saya ingat yang satunya ialah tidak berat sebelah. Okey, Ya, bagus. Terutama sekali ketika kita ingin membuat keputusan, kita tidak ada sikap berat sebelah. Okey. Nombor 2, kita akan memberi layanan yang sama rata. Okey. Ya. Okey. Yang ketiga, saya tahu memberi kepentingan kepada hak sejagat Okey. atau hak kemanusiaan. Hormati Okey. hak kemanusiaan. Betul cikgu Ya. Ya, sebagai contoh mengenai bagaimana kita melayan golongan OKU. Okey, cikgu. tepat. Okey, tepat. Tepat cikgu Okey, bagus. Terima kasih, Awesome, cikgu. awesome jawapan. Awesome cikgu ya. Okey. Baiklah cikgu, saya rasakan pasti banyak lagi yang cikgu ingin berkongsi. Kita sudah habis mengenai prinsip keadilan ya, dan cikgu Suresh tentu ada banyak lagi ingin menguji saya juga ya. Maka kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami dan hari ini topiknya sangat menarik, sangat penting juga kerana kita sedang membincangkan mengenai prinsip keadilan dan prinsip keprihatinannya dalam mata pelajaran pendidikan moral untuk slot menengah atas, dan bersama saya ialah Cikgu Suresh. Baik cikgu, sekarang saya percaya cikgu ingin berkongsi mengenai prinsip keprihatinan ya. Baik, Ya. silakan cikgu. Ya, Hanif. Okey. Perkara pertama yang cikgu akan kupas sekarang adalah tentang contoh prinsip keprihatinan. Contoh serupa juga macam tadi kita ada 5 contoh. Boleh Okey. Boleh cikgu. Contoh dia 5. Ada 5 seperti yang cikgu katakan. Ya, contoh mesti ada 5. Okey. Dan sama juga cikgu ada gariskan isi-isi penting lah. Maksudnya lebih kurang kita panggil dia kata kunci lah. Boleh Okey. So secara personal cikgu bukan orang tegas. Cikgu lebih kepada prinsip keprihatinan. Okey, so sikap prinsip keprihatinan ini contoh dia. Okey, yang pertama, individu itu berperi kemanusiaan. Berperi kemanusiaan. Nampak? Okey, so kalau murid nak ingat semua 5, ini tak jadi masalah, ada tips. So Hanif ingat Ya, balik cikgu. tadi prinsip keadilan, justice, semua takut. Betul. Nampak? Justice, tapi fairness ada. Fairness Boleh ada. Betul. So tak ada diskriminasi. Okey. Untuk Sama prinsip rata. keprihatinan sekarang, I bagi you 2 lagi tips lah dalam bahasa Inggeris nampak tu. So concern. Concern. Kita concern. Okey, kita ada elemen concern itu. Okey, yang lagi satu adalah care. Care. Seperti Care, sayang kita care, cikgu. sayang. Betul. Okey. So berdasarkan 2 perkataan ini, concern, care, maka kita adalah manusia, maka automatik Hanif, you boleh ingat berperi kemanusiaan. Betul. Okey, so kita ada sikap simpati, kita ada perasaan simpati, dan kita akan ambil kira keperluan golongan kurang bernasib baik.
Saya Okey, setuju. golongan kurang bernasib baik ini ada banyak kategori dalam pendidikan moral. Iaitu kita ada golongan ibu tunggal. Itu salah satu contohlah kurang bernasib baik sebab rumah tangga mereka lah. Boleh Okey, ibu tunggal. So mereka pun golongan kurang bernasib baik. Lepas tu golongan miskin ada, dan ada juga miskin dan ditambah lagi dengan dia dapat penyakit kronik. Nampak? So kita kena ada elemen berperikemanusiaan. Nampak? Betul. Okey. Contoh yang kedua adalah individu menunjukkan perasaan kasih sayang. Kasih sayang ini sesama insan, sesama manusialah. Dan bukan setakat insan saja. Kita perlu menyayangi alam sekitar. So dalam alam sekitar kita ada flora dan fauna. Boleh So kita kena sayang ni semualah. Boleh Okey. Selepas itu contoh yang ketiga. Okey, prinsip keprihatinan, individu perlu memiliki sikap kepedulian. Kepedulian. Okey, so dia kena bantu golongan yang perlukan bantuan, termasuk haiwan yang dianiaya. Nampak? Okey. Tapi zaman sekarang adalah zaman di mana apa yang cikgu boleh perhatikan adalah ramai orang sekarang gemar memiliki dia punya haiwan peliharaan dia. Ya, cikgu. Boleh dan mereka juga sanggup membelanjakan wang yang banyak dan dia seolah-olah macam dijaga seperti anak mereka sendiri. Betul juga. Nampak. So perkara-perkara ini semua memang membanggakanlah rakyat Malaysia ini. Memang dia ada sikap kepedulian. Nampak? Okey. Selepas itu kita ada satu lagi contoh prinsip keprihatinan, iaitu individu itu menjadi pemurah. Pemurah. Pemurah maksudnya dia ni sanggup meluangkan masa. Lepas tu dia hulurkan bantuan, termasuk bantuan kewangan lah. Apa yang cikgu boleh nampak adalah semasa tragedi banjir, kita boleh nampak beberapa golongan masyarakat yang sanggup mengorbankan masa mereka menyiapkan makanan, lepas tu pula mereka menyebarkan makanan kepada mangsa-mangsa banjir sebab sudah sampai bumbung. Mereka duduk dekat sana. Betul. Nampak tu. So bila kita tengok TikTok dalam media sosial dan sebagainya, kita rasa bangga rakyat Malaysia ini memang pemurah. Boleh So kita bangga dengan rakyat Malaysia lah. So masa nak perlukan bantuan memang mereka hulurkan, mereka tak tengok siapa. Betul. Okey. Dan contoh yang terakhir adalah individu akan menjaga kebajikan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Yang ini contoh yang terbaik adalah mereka akan menyertai program kesukarelawan. Nampak? Mereka akan jadi sukarelawan dan mereka cuba sediakan keperluan asas kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Nampak tu? Ini adalah contoh-contoh dia lah. So ada 5 contoh prinsip keprihatinan. Okey, Hanif? Boleh, Okey? cikgu? Saya rasa saya boleh hafal dan faham yang sangat penting tu. Ya. Dan saya rasa sangat menarik, cikgu, ketika kita mengatakan mengenai pemurah itu, biasanya kita kaitkan murah hati itu dengan menghulurkan bantuan dari segi kewangan, tetapi mungkin juga dari segi tenaga, dari segi masa ataupun memberi ilmu, cikgu, ya? Ya. Ya. Yang ilmu itu dia lebih kepada kita boleh nampak rakyat Malaysia dia menjadi sukarelawan. Betul. Okey. Selepas itu dia mempelajari banyak ilmu-ilmu berkaitan dengan macam beri pertolongan cemas dan sebagainya. Semua ini asas dia adalah di sekolah. Bila you menyertai kegiatan co-curriculum, badan uniform dan sebagainya, ini yang menarik mereka untuk melibatkan diri. Selepas belajar, mereka masih lagi melibatkan diri secara aktif menjadi sukarelawan.
Betul. Okey. Bagaimana pula kepentingan cikgu, prinsip keprihatinan ni? Okey. Adakah kita akan tahu kepentingannya? Okey, itu topik seterusnya lah. Baik. Okey. Okey murid Okey. Kepentingan membuat keputusan menggunakan prinsip keprihatinan Okey, kepentingan dia sama, ada 3. So selalu ingat yang contoh itu ada 5. Lepas tu yang kepentingan itu ada 3. Okey Okey. Kepentingan dia. Okey. So bila kita buat keputusan, so kita kena berfikir secara menyeluruh. Okey. So kepentingan dia adalah kita nak elakkan diri daripada menjadi mangsa keadaan. So kita ada mangsa keadaan atau nama lain dia kita panggil dia mangsa situasi. So kadang-kala orang berbuat salah, mereka lakukan kesalahan adalah disebabkan oleh keadaan terdesak di mana mereka hilang pertimbangan. Nampak? Contoh dia adalah macam kes ibu tunggal yang hilang hilang pekerjaan. Maksudnya semasa macam PKP lah, dia hilang kerja dan sebagainya, maka sehingga dia tak mampu belikan susu untuk anak dia dan dia terpaksa mencuri. Nampak tu? So itu situasi dia lah. Nanti kita akan bincang lebih lanjut dalam soalan lah, sesi soal jawab. Okey. Yang seterusnya, kepentingan dia adalah kita dapat jamin keamanan dan keharmonian masyarakat. Maksudnya dalam Malaysia, bila kita mengamalkan prinsip keprihatinan, maka nasib semua rakyat, tak kira golongan berupaya ke, tak berupaya ke, golongan yang miskin ke, golongan yang sempurna ke, golongan yang kurang upaya ke, semua nasib seluruh rakyat terbela. Maka ini akan menjamin keharmonian dan juga keamanan dalam hidup mereka lah. Dan seterusnya, Hanif boleh lihat Ya, cikgu. isi yang ketiga itu pun ada kaitan tadilah. Maksudnya semua lapisan masyarakat mendapat keprihatinan yang sewajarnya. Betul. So tidak ada golongan dalam rakyat Malaysia yang diabaikan. Semua orang nasib mereka semuanya dapat dibela. Dapat? Tidak ada diskriminasi cikgu di Ya, situ. boleh. Baik. Okey. Dapat Dapat, so ada cikgu. 3 kepentingan. Baik. Okey, sekarang saya akan uji balik. Hanif. Ini yang selalu saya berdebar-debar ni. Apa soalan cikgu? Okey, soalan dia senang saja. Contoh. Sama macam tadi Contoh, tapi sekarang contoh untuk prinsip keprihatinan. Dia ada 5. Baik. Ada 5? Okey, 5. So sekurang-kurangnya cikgu nak Hanif sebutkan 3 saja. Baik. Seperti yang cikgu sebut tadi, saya ingat cikgu ada sebut 2 kata kunci tadi. Satu ialah concern, iaitu kita berperi kemanusiaan, cikgu. So itu adalah salah satu contoh kita harus sentiasa mengamalkan sikap berperi kemanusiaan. Okey, concern. Yang kedua ialah care, iaitu kasih sayang. Kita bukan saja sayang diri sendiri, kita sayang insan yang lain, kepada flora dan fauna juga. Okey, bagus. Yang ketiga yang saya begitu ingat ialah mempunyai sikap pemurah. Okey. Sikap murah iaitu dari segi meluangkan masa ataupun menyumbangkan harta kewangan kepada terhadap mereka yang lebih memerlukan. Betul ke cikgu? Ya. Jawapan saya? Okey, betul. Memang tepat. So maksudnya kata kunci tadi memang membantulah. Okey. So murid-murid sekarang berbeza sedikitlah. Di mana ada di antara mereka penguasaan bahasa dia berbeza. So kita memang ikut kadang-kadang kita terpaksa gunakan dui bahasa lah. Betul, cikgu. Untuk memahami sesuatu istilah dengan lebih baik lah. Dan dia boleh beri kita rangsangan untuk ingat isi lah. Yang penting itu ingat isi.
Ya. Boleh? Saya sangat setuju tu Okey. cikgu. Kita ingat isi, kita fahami isi tersebut dan mungkin boleh guna kata kunci tersendiri juga. Saya mudah ingat sebab kerana saya mengikut kata kunci Cikgu Suresh kita. Tapi kalau ada kata kunci sendiri, silakan. Itu sangat penting. Dan kita akan berehat sebentar sekarang. Tetapi banyak lagi Cikgu Suresh akan berkongsi. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali bersama kami. Hari ini kan kita sedang membincangkan mata pelajaran pendidikan moral dengan topiknya prinsip keadilan dan juga prinsip keprihatinan. Sangat penting kan? Kadang-kadang setiap hari kita nak buat keputusan tu, kita kena fikir keputusan kita ini adil ataupun kita kena mengambil dari langkah yang lebih prihatin. Bersama saya ialah Cikgu Suresh dan Cikgu Suresh sekarang akan berkongsi dengan kita soalan contoh esei untuk bahagian C, Cikgu. Okey. Baik, silakan Cikgu. Okey, murid-murid di rumah juga. Okey. So, hari ini kita akan bincangkan satu soalan bahagian C. Bahagian C membawa markah yang banyak. Murid kena jawab kedua-dua soalan dan setiap soalan itu dibahagikan kepada dua bahagian dan membawa 10 markah. 10 markah maksudnya satu soalan 20 markah. Banyak. 20 markah Cikgu untuk satu soalan. Ya. Dan ini adalah bentuk soalan baru dalam KSSM lah. Okey. Baik, Cikgu. So, cikgu bacakan soalan dia. Anif, saya perlukan jawapan daripada Anif. Boleh, saya akan cuba, Okey. Cikgu. So, situasi di bawah menunjukkan perbuatan Jesse di tempat kerjanya. Jesse bekerja di sebuah kedai kasut terkenal. Jesse tidak mampu membeli kasut yang dijual di kedai tersebut. Pada suatu hari dia mencuri sepasang kasut untuk anaknya yang akan mewakili sekolah dalam acara sukan. Tindakannya itu telah diketahui oleh majikan dan Jesse diserahkan kepada pihak polis walaupun ini adalah kesalahan pertamanya. Okey, soalan Anif, Cikgu. beri perhatian. Untuk murid-murid di rumah, setiap kali anda baca soalan, pastikan anda gariskan. Okey, perkara penting, kehendak soalan. Okey, itu langkah yang sangat penting. Untuk pastikan bila kita jawab, kita tak keluar daripada tajuk dia lah. Saya Apa setuju. kehendak dia lah. Okey. So, berdasarkan situasi di atas, wajarkah tindakan Jesse tersebut? So, Anif, Ya, saya, Cikgu. wajarkah? Wajarkah tindakan Jesse? Saya rasa tidak wajar, Cikgu. Saya rasa tidak wajar. Okey. Jesse tidak sepatutnya mencuri barang untuk kegunaan sendiri ataupun kegunaan anaknya. Okey. Tepat sekali jawapan Anif. Okey, tepat sekali. Okey. Selepas Anif jawab wajar. Baik. Langkah seterusnya, Anif, justifikasikan jawapan anda berdasarkan prinsip keadilan atau prinsip keprihatinan. Okey. So, Baik. tadi jawapan yang Anif bagi, Anif kata tidak wajar, right? Tidak wajar, Okey. Cikgu. Kalau tidak wajar, maka prinsip dia adalah prinsip keadilan. Saya setuju. Setuju? Ya. Okey. So, apakah justifikasi maksudnya apakah alasan kamu? Kenapa kamu tidak setuju? So, kamu kena bagi alasan kamu. Justifikasi maksudnya you kena bagi alasan. Ya, Anif. Baik.
Saya Okey. rasa Jessie tidak sepatutnya mencuri kasut tersebut kerana sudah salah di sisi undang-undang bahawa mencuri itu suatu kesalahan. Okey. Itu satu. Nombor dua, saya rasa Jessie mungkin boleh menggunakan mungkin cara lain untuk mendapatkan kasut tersebut yang tidak melanggar undang-undang ataupun polisi syarikat. Okey, Sebagai contoh. maksudnya kadang-kadang dia boleh pinjam daripada Mungkin boleh pinjam daripada rakan anak boleh pinjam daripada rakan-rakan atau jiran, Okey. tetangga. Ya. So saya rasa itu justifikasi saya, cikgu. okey, justifikasi Cukup okey. cikgu, saya rasa tak cukup Tak untuk cukup. 10 markah ni. Banyak ya esei ya. So murid-murid jangan risau walaupun ini adalah bentuk esei baru, jangan risau. Okey, kita dalam proses sedang belajar, kita akan buat persiapan lengkap. Okey. So Hanif, Ya, cikgu. ini jawapan yang cikgu bagilah. Baik. Okey ikut jawapan Hanif lah. So semasa anda menulis jawapan anda kalau boleh tulis secara ringkas. Mungkin jawapan yang cikgu bagi pun kadang-kadang ayat dia panjang. Hanif boleh ringkaskan. Okey, Ya, perkara pertama kena jawab kehendak soalan tidak wajar. Lepas tu Hanif boleh tulis justifikasi saya. Okey. Dan dia tanya berdasarkan prinsip kan, maka you sebutlah prinsip mana yang Hanif gunakan dekat sana lah. Ya. Okey. So berdasarkan prinsip keadilan, tindakan Jessie itu salah di sisi undang-undang. Simple saja. Lepas tu, Jessie tidak boleh curi demi kepentingan peribadi. Jessie sebagai pekerja mesti mematuhi apa? Peraturan di tempat kerja. Dia kena amalkan budaya kerja berintegriti. Budaya kerja integriti ini adalah topik yang ada dalam pendidikan moral. Integriti ada 4 topik. So, anda boleh gunakan pengetahuan anda sedia adalah. So, Jessie harus amalkan budaya kerja berintegriti. Selepas itu, majikan Jessie harus ambil tindakan tegas terhadapnya. Sebab dalam soalan dia ada sebut tadi, walaupun kesalahan pertama, tapi diserahkan kepada polis. So, majikan Jessie harus ambil tindakan tegas terhadapnya. Majikan boleh serahkan Jessie kepada pihak polis. Dan dia juga, ini untuk pastikan Jessie dapat hukuman setimpal lah ikut undang-undang. Ya. Sebab ini prinsip apa tadi? Keadilan. Nampak? Okey. Majikan boleh jadi lagi tegas, tidak perlu berkompromi, boleh pecat Jessie. Sebab majikan dia berpegang teguhlah. Tadi nampak tu, justice. Nampak. Okey. Mengikut Tiada polisi, sesiapa pun terlepas daripada tindakan undang-undang dan tindakan majikan ini akan jadi pengajaran kepada pekerja lain. Lepas tu pekerja lain tak beranilah buat macam Jessie. Nampak? And then untuk perspektif Jessie pula, Jessie yang menjalani hukuman confirm dia akan insaf. Nampak tu? Dan dia tidak akan mengulangi kesalahan yang serupa pada masa hadapan. Nampak tu? Okey, Hanif, Ya, ini cikgu. adalah salah satu contoh jawapan lah. Ya, Ikut cikgu. perspektif Prinsip Hanif, keadilannya. Hanif kata apa tadi? Tidak wajar. Tidak wajar. Okey. Tapi hari ini cikgu juga akan bagi satu lagi jawapan. Sebab pelajar ini berbeza, cara mereka berfikir berbeza. Yang penting adalah jawapan yang kamu beri, kamu ada alasan atau tidak. Sebab kena bagi alasan. Penting. Okey? Okey. Justifikasi Okey, cikgu. Itu justifikasi kata kunci dia, dalam soalan okey. ini. Baik. Okey. Ini cadangan jawapan yang kedua. Wajar. So, justifikasi saya. So, saya gunakan sekarang prinsip keprihatinan. Boleh Okey. So, berdasarkan prinsip keprihatinan, tindakan Jessie adalah sebagai sokongan moral seorang ibu kepada anak. Apakan dayalah, kasih sayang kadang-kala mengatasi segala-galanya. Betul, cikgu. Nampak? So, anaknya tunjukkan bakat, minat, dia perlukan sokongan, dorongan ibulah. So, ibu yang prihatin itu
cuba memenuhi keperluan anaknya lah dengan bekalkan kasut sukan khas lah. Dan kasut sukan ini boleh beri satu kelebihan daya saing, macam Spike. Nampak tu? Kelebihan daya saing. Tambahan pula kalau hadiah kasut macam itu boleh menyuntis semangat baharu kepada anak dia lah. Nampak tu? Okey. Pelik jawapan atau tidak? Boleh cikgu, saya faham cikgu. Ibunya mengambil mencuri kasut sukan itu supaya boleh lebih mengasah bakat anaknya. Anak dia lah. Itu kerana kasih sayang seorang ibu lah. Ibu lah. Okey. Malangnya Jessie tak mampu beli. So Jessie berdepan dengan situasi dilema moral. Dilema moral dan dia hilang akal. Maksudnya hilang pertimbangan lah. So kadang-kadang situasi terdesak boleh menyebabkan manusia hilang akal dan buat kesalahan. Tapi dia kena sedarlah. Nampak? Okey. So sebaliknya dalam situasi terdesak demi anak tersayang, Jessie langgar peraturan. Sanggup curilah. Atas prinsip keprihatinan, okey. Yang ni tadi sampai tadi yang sanggup mencuri adalah perspektif Jessie. Okey, sekarang prinsip keprihatinan juga boleh digunakan oleh majikan. So majikan lebih kurang macam cikgu lah. Cikgu ni jenis yang tengok prihatin lah. Nampak? Okey. So prinsip keprihatinan, majikan boleh kenakan tindakan bersyarat kepada Jessie. So majikan boleh maafkan Jessie lah. Tapi Jessie kena buat sesuatu, iaitu dia kena mengakui kesalahan dia, minta maaf, berjanji ubah dia, jangan ulangi perkara yang serupa pada masa hadapan. Nampak tu? So kalau atas dasar ini mungkin majikan boleh maafkan. Nampak? Okey, next. Kedua-dua contoh jawapan tersebut mempunyai teladan yang tersendiri cikgu. Tersendiri. Tapi semasa anda hadapi peperiksaan, anda perlu jawab satu saja, salah satu. Satu saja. Nampak? Memang tak ada masa untuk jawab dua. Nampak? Baik. Okey. Soalan seterusnya cikgu. Soalan seterusnya. Andaikan anda adalah majikan Jessie. Sekarang soalan ini sangat detail tentang majikan Jessie. Apakah tindakan berperi kemanusiaan? Tadi Hanif ada beritahu, kita ada belajar tadi, salah satu contoh sikap keprihatinan adalah berperi kemanusiaan. Berperi kemanusiaan. Okey. So, apakah tindakan berperi kemanusiaan yang boleh anda ambil terhadap masalah Jessie? Jelaskan jawapan anda berdasarkan nilai universal yang dipelajari. Okey. So, soalan ini, Hanif, kamu kena senaraikan nilai universal lah. Nampak? So, nilai universal ada markah. Okey? Okey. So, yang ini cikgu akan bagi jawapan penuh lah. Zain, Boleh cikgu. Okey. Okey. So, nilai yang kita boleh gunakan adalah bertanggungjawab, rasional, kejujuran, kasih sayang. Nampak? Okey. So, majikan ini adalah jenis yang dia nak pekerja dia jujur lah. Okey, minta maaf dan sebagainya. Lepas tu dia ada perasaan sayang terhadap pekerja dia. Okey, so saya, watak yang murid kena gunakan adalah saya sebab anda majikan. So, semuanya saya. Betul. So, saya maafkan Jessie dengan ikhlas. Sebab apa? Sebab kesalahan pertama. Lepas tu saya tunjukkan sikap simpati terhadap Jessie yang hilang akal lah. Nampak? Dan saya mungkin tidak akan serahkan Jessie kepada polis. Saya tidak akan pecat Jessie sebab berperi kemanusiaan lah. Tak salah. Okey? Dia bergantung pada situasi. Setuju. Okey. Saya ambil kira situasi dan keperluan keluarga Jessie. Saya faham keluarga Jessie akan hilang sumber pendapatan kalau dia di penjara. Nampak tu. Tapi saya beri amaran tegas kepada Jessie. Lepas tu saya kata, beri amaran itu lain kali buat perkara yang sama maka akan diberi hukuman berat. Dan kasut itu bukan free Bukan percuma cikgu kasut. Bukan percuma. Saya akan minta Jessie membuat bayaran untuk kasut tersebut secara ansuran. Nampak? Okey, dan saya akan menasihati dia lain kali mohon bantuan. Mencuri itu bukan satu-satunya cara untuk atasi masalah. Okey, cari kaedah lain. Dan saya akan menyeru dia supaya amalkan budaya kerja berintegriti. Dapat? Boleh cikgu, saya rasa saya boleh juga
Saya sudah menguasai soalan AC ni, tapi saya akan cuba ulang kaji lebih. Cikgu, boleh dapatkan rumusan untuk apa yang telah kita belajar hari ini? Okey. So, murid-murid dekat rumah. Okey, Hanif. Ya, cikgu. Okey. So, untuk pelajaran hari ini pelajaran ini hari ini ada dua prinsip yang anda pelajari iaitu keadilan dan keprihatinan, dan benda ini sangat penting untuk kita buat keputusan dalam kehidupan. Okey. So, kalau mengikut prinsip keadilan, so nilai yang perlu pelajar ingat adalah nilai kejujuran. Kejujuran. Selepas itu, kalau prinsip keprihatinan, nilai yang anda perlu ingat adalah nilai kasih sayang. Kasih sayang. Nampak? Nilai kasih sayang. Nampak tu? Okey. Selepas itu, apa perasaan anda? Okey. So, Hanif, Ya, cikgu. pada pendapat you, apakah perasaan kalau Jessie itu dimaafkan oleh majikan? Majikan sudah maafkan. So, apa perasaan you kalau you adalah Jessie? Kalau saya Jessie, saya rasa saya akan menjadikan situasi ini menjadi satu teladan kepada diri saya sini, cikgu. Okey. Saya tidak akan mencuri lagi kerana ada orang yang memberikan saya peluang kedua. Okey. Kerana menunjukkan kasih sayang dan kesian, simpati terhadap saya. Okey. So, perasaan tadi betul tepat. So, ada perasaan simpati. Okey, ada syukur sebab Betul, syukur. dapat majikan macam saya lah. Nampak? Betul, Boleh, cikgu. Itu. Nampak? So, Itu yang terbaik. selalu kita kena belajar beri peluang kedua lah. Betul. Boleh, Cikgu, bagaimanakah prestasi saya hari ini dalam menjawab soalan-soalan cikgu? Tak payah cikgu nak sebut lah. You memang excellent hari ini. Terima kasih. Saya Okey. diajar oleh seorang guru yang cemerlang di sini. Baik, cikgu, saya pasti saya dan saya bagi you 5 bintang hari ini. 5 bintang, cikgu. Okey. Wow, terima kasih, cikgu. Saya pasti murid-murid di rumah juga mendapat 5 bintang kerana dapat menjawab soalan daripada Cikgu Suresh hari ini. Dan saya pasti rakan-rakan saya di rumah, cikgu, tertanya-tanya jika kita ingin mengulang kaji lebih, mendapatkan bahan-bahan ini, di manakah kita boleh mendapatkan bahan-bahan ulang kaji ini, cikgu? Okey. So, untuk dapatkan info lanjutan, okey, pelajar-pelajar boleh melayarilah. Okey. Sumberku. Okey, untuk dapatkan maklumat lebih lanjut tentang pelajaran anda. Baik. Okey. Seperti pautan yang tertera di kaca TV anda, di skrin anda di situ. Sila pergi ke pautan tersebut dan carilah bahan-bahan untuk mengulang kaji. Dan dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Suresh, anak lelaki Vataraju dari SMK Pusat Bandar Puchong 1 Selangor. Cikgu, terima kasih banyak-banyak, cikgu. Saya rasa saya serta rakan-rakan di rumah banyak belajar hari ini dalam topik prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Saya rasa itu terbaiklah. Dan juga kepada rakan-rakan saya di rumah, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Teruskan amalkan prinsip-prinsip yang baik ni, kita terus menjadi seorang manusia dan insan yang bermoral dan terus bersama kami di Didik TV KPM. Terima kasih semua. Bye.